Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, bertemu lagi untuk video siri yang keempat dalam siri vlog pengalaman mengurus bisnes pendidikan. Baik, tuan dan puan, kepada yang pertama kali menonton video ini, nama saya Lana Aminah Umar. Saya merupakan seorang business advisor dan juga banyak mengendalikan program untuk usahawan dan juga menerima jemputan serta mana-mana kolaborasi untuk apa-apa program yang berkaitan dengan SME. Baik, sekali lagi video ini ada 10 siri dan ini merupakan siri yang keempat. Kita ada 10 siri yang mana disusunkan berdasarkan 8 tahun pengalaman saya dalam industri dan 5 tahun pengalaman saya mengurus syarikat sendiri yang menjalankan bisnes pusat perkembangan kanak-kanak. Jadi sepanjang pengalaman 8 plus 5 tadi sepanjang pengalaman 13 tahun itu, tuan dan puan, ada perkara-perkara yang saya kutip dan saya kongsikan, saya paparkan dalam bentuk artikel dan video sebanyak 10 poin. Jadi ini adalah video yang keempat yang mana antara pengalaman yang paling besar yang akan saya kongsikan dalam video ini. Jadi tuan dan puan, beri saya thumbs up, boleh subscribe untuk channel ini dan like page Nur Aminah Umar, kerana video ini juga akan disiarkan di official page Nur Aminah Umar, juga artikel dan video di www.nuraminahumar.com, juga di channel YouTube Nur Aminah Umar. Jadi insyaAllah tuan dan puan tidak akan miss kerana kita akan sentiasa update dan video 10 siri ini disiarkan dari 1 Syawal hingga ke 10 Syawal untuk tahun 2020. Baik, dalam video yang keempat ni, apakah perkara ataupun apakah pengalaman penting yang saya dapat ataupun yang saya ambil dan saya jadikan panduan untuk setiap genap perkara yang saya lakukan. Yang ini adalah antara yang penting tuan dan puan, iaitu bilangan. Ini dalam konteks bisnes pendidikan tuan dan puan. Bila bisnes pendidikan ni, dia termasuklah TASKA, Tadika, orang kata enrichment center, pusat perkembangan kanak-kanak, pusat tuition ataupun mungkin sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Dia dalam spektrum yang sama tetapi mungkin ada pengalaman-pengalaman cara pengurusan yang berbeza. Jadi antara dalam video yang keempat ini, antara perkara yang penting, yang paling penting sebenarnya dalam 10-10 ini adalah tentang kefahaman kita bahawa jumlah murid, iaitu kutipan bulanan atau kutipan tahunan kita itu tidak bermakna, tidak menunjukkan bahawa kita itu, syarikat kita itu mempunyai tunai yang mencukupi. Baik, rata-rata senarionya begini tuan dan puan semasa saya menguruskan pusat pendidikan saya itu bermula dari tahun 2008 hingga 2013 pada tahun 2008 untuk cawangan yang pertama saya buka, tahun yang pertama saya ada dalam 83 murid. Tahun yang kedua dia meningkat kepada 160, double, dan seterusnya sehinggalah center itu, pusat itu penuh dengan murid 220 orang. Dan ada tahun seterusnya cawangan dibuka setiap tahun sehinggalah ada 5 cawangan. Jadi total keseluruhan pada tahun terakhir pada tahun 2013 sebelum saya menjual perniagaan saya itu adalah berjumlah 770 orang. Ada 5 yang melibatkan satu cawangan di utara. Yang lain tu 4 di Klang Valley. Satu tu jadi utara. Jadi waktu itu tuan dan puan bayangkan persepsi ataupun the perceived apa orang kata pandangan atau pemahaman orang, wah 770 murid, wah banyaknya duit dia tetapi sebenarnya bilangan murid itu tidak sebenarnya menjamin ataupun dia tidak bersamaan dengan tunai yang ada dalam akaun bank syarikat tuan dan puan. Jadi ramai yang mengambil jalan pintas terus dia kira, okey, how much is your fee? How many is your student? How many students do you have? Dia terus kali. Okey, ini you punya pendapatan. Betul, tetapi itu adalah pendapatan ataupun kutipan yang sepatutnya masuk. Tetapi bukan begitu, kerana model kewangan the financial model for a preschool business or any educational institution will be different. Atau nampak bayangkan katalah kita menjalankan pusat pendidikan. Saya terus bagi contoh pengalaman saya pusat perkembangan kanak-kanak. Untuk iuran bulanan tuan dan puan dia dikutip. Ini secara umum dia dikutip pada setiap hari bulan sebelum 7 hari bulan secara umum. Bermakna iuran untuk bulan Mac katakanlah perlu dibayar sebelum 7 hari bulan Mac. Tetapi realitinya, hakikatnya ada ibu bapa yang membayar iuran bulan Mac pada 20 Mac. Ada yang dalam situasi tertentu 30 hari bulan Mac baru bayar bulan Mac. Jadi
pandangan ataupun pemahaman kita bahawa bilangan murid yang ramai itu adalah menunjukkan banyaknya tunai yang ada dalam akaun bank adalah sama sekali tidak betul. Kalau dalam institusi pendidikan tertentu, katalah kita ambil sebagai international school lah, kata international school. Ada setengah international school yang financial modelnya berbeza kerana mereka mengutip setiap penggal. Contoh, setahun katalah ada 2 penggal. Contoh. Jadi mereka akan mengutip yuran penggal pertama. Januari sampai Jun mereka akan kutip Januari sahaja. Bermakna Januari sahaja semua kutipan akan berlaku, tetapi Februari, Mac, April, Mei, Jun tu tak adalah kerana dikutip sekali saja. Dan Jun akan dikutip untuk yuran penggal kedua. Ini contoh, sebab penggal-penggal ni ditentukan oleh sistem pendidikan yang diguna pakai oleh setiap sekolah. Ini contoh saja. Jadi katalah Jun dia kutip pula untuk 6 bulan yang akan datang. Jadi cara pengaliran wang tunai itu berbeza. Jadi kita tak boleh serkap jarang, okey semua sama, tak boleh. Tadika pun sama. Ada sesetengah tadika ataupun pusat pendidikan ataupun pusat perkembangan mengutip yuran dengan cara yang berbeza. Ada yang mengutip every quarter, maksudnya setiap 3 bulan terus bayar. Ada juga yang memberi pilihan untuk terus bayar 6 bulan sekali. Ada yang beri pilihan untuk bayar setahun sekali. Mereka ada package-nya. Jadi apabila itu berlaku tuan dan puan, situasi cash tunai untuk pusat pendidikan A tidak sama dengan situasi cash pusat pendidikan B. Ada setengah pusat pendidikan yang mengeluarkan invoice. Contoh untuk bulan Mac, mereka sudah keluarkan invoice 20 Februari. Maknanya antara 20 Februari hingga 30 Februari, ibu bapa sudah mula membayar yuran bulan Mac. Tetapi ada setengah pusat pendidikan tidak. 1 hari bulan Mac baru dia keluarkan invoice. Jadi perkara-perkara ni ataupun keadaan ini ataupun situasi ini sebenarnya perlu untuk kita faham bahawa bilangan murid yang ada dalam senarai pusat pendidikan tuan dan puan itu tidak menunjukkan berapa tunai tiap-tiap bulan yang tuan dan puan ada. Tidak. Jadi apabila saya sebut perkataan begini ataupun saya sebut frasa ini menunjukkan bahawa pentingnya seorang pengusaha pendidikan itu ada satu tahap kefahaman dalam rancangan keuangan ataupun dalam pengurusan keuangan tunai, dalam pengurusan cash flow tu tadi. Jadi pengalaman pahit itu sebenarnya banyak memberi impak kepada apa yang saya bawa, apa yang saya praktiskan sehingga hari ini. Malah apabila duduk dengan usahawan, duduk dengan rakan-rakan dalam industri, ada perkara-perkara yang dilihat seumpama tidak ada satu keinginan untuk pengusaha sendiri melihat semula atau menyemak semula keadaan tunai. Yang ada hanyalah dalam buku 35 ataupun dalam buku nota ataupun dalam buku conteng yang ditulis begitu-begitu saja. Betul tuan dan puan boleh buat begitu, tetapi kesannya ataupun hasilnya, sebab kita akan lihat pengurusan kewangan tunai itu dan kita membuat keputusan-keputusan tertentu. Contoh, kita akan merancang bila nak beli buku. Kita akan merancang bila nak beli stationery tambahan untuk murid-murid. Apabila kita rancang itu dan kita salah lihat angka-angka dalam pengurusan pusat pendidikan kita itu, maka salahlah nanti hasil dan resultnya. Katakanlah kita sudah bajetkan 1,500 untuk pembelian bahan-bahan pembelajaran anak-anak. Tetapi kita tengok, kita sangka ada banyak duit lagi, kita boleh, okey tak apa, kita belanja 3,000. Jadi keputusan itu menjadikan kesan ataupun impak yang berbeza kepada kedudukan pengurusan kita punya tadika itu secara keseluruhan. Jadi ini bukannya kesalahan pengusaha, tetapi situasi itu yang kena dibetulkan. So if you find that you have that problem, you are not the problem, but let's fix the problem. Maksudnya betulkan keadaan tu. Jadi saya terpaksa menarik nafas panjang sedikit kerana ramai mahu tidak mahu tuan dan puan, kita sebagai pengusaha pusat pendidikan yang rata-rata majoriti yang saya jumpa 80% adalah bekas guru. Maknanya kita ni dulu cikgu, kemudian kita buka tadika. Kita ni dulu cikgu, kita buka pusat pendidikan. Dan kebanyakan daripada kita tak suka tengok nombor-nombor dalam perniagaan kita.
Jadi perlu ditanya balik, adakah betul kita tak suka atau sebenarnya kita tak mahu menerima realiti keuangan perniagaan kita. Do you really don't like working with numbers, or you are actually avoiding the truth about your business? Jadi semasa video ini disiarkan, semasa saya merakamkan video ini, waktu ini adalah waktu PKP, waktu di mana semua orang duduk di rumah dan perniagaan pusat pendidikan masih belum bermula seperti biasa semasa saya merekod siri keempat ini. Jadi ada banyak perkara yang sebenarnya memberi impak kepada perniagaan, dan kalau tuan dan puan lihat semula, just take a moment back, just step back, sit, relax and reflect. Jadi apakah sebenarnya selama ini kita tidak melihat angka-angka itu kerana kita takut? Saya yakin usahawan semua dia bukan malas. Dia bukannya tak mahu, tetapi ada perkara-perkara tertentu yang menyebabkan dia tak tengok angka-angka kewangan dalam perniagaan dia. Jadi antara yang penting dalam pengajaran, pelajaran yang keempat yang saya bawakan dalam siri vlog pengalaman bisnes pendidikan ini adalah tentang keperluannya kita melihat, menyemak laporan bulanan kita itu ataupun laporan mingguan kita itu, penyata pendapatan bulanan itu tadi, kutipan setiap bulan itu dilihat, disemak. Jadi kalau dalam konteks pusat pendidikan adalah sebaiknya disemak laporan cash flow itu setiap bulan. Dia cash flow, jangan tengok bank statement. Bukannya bank statement account Maybank tu, bukan tuan dan puan. Dia adalah cash flow report, bukan account bank. Tengok account bank, okey, berapa masuk, bukan. Kita tengok laporan aliran tunai. P&L kita tengok sebulan sekali, profit and loss kita tengok sebulan sekali. Tetapi setiap minggu tu kita tengok, dan kita mesti jelas berapa duit yang masuk dan berapa duit yang keluar. Kalau tengok bank statement saja, kita akan nampak berapa duit yang masuk sahaja. Kemudian bila tengok duit yang keluar sebagai pengusaha, kita pula sendiri yang keluarkan duit itu tanpa kita rekod. Apakah pengeluaran itu memang yang kita bajet, yang kita rancang, atau pengeluaran itu kita rasa-rasa dan agak-agak. Tak apa, nanti bulan depan parents tu bayar kita belanja dulu. It's not that way. Cara kita mengurus kewangan, kita melihat laporan aliran tunai itu tak boleh buat macam kita uruskan tunai dalam beg duit kita, tak boleh. Kerana ini adalah urus tadbir syarikat, yang mana urus tadbir ni yang saya dah cerita dalam video yang pertama. Urus tadbir syarikat ni, urus tadbir institusi pendidikan. Jadi untuk itu tuan dan puan, ada banyak sebenarnya perkara-perkara penting, tetapi paling penting adalah kita sebagai pengusaha kena reflect. Ambil masa duduk diam-diam, reflect balik. Apakah sebenarnya kita tak nak tengok angka-angka itu kerana kita tak tahu, kita boleh belajar, ataupun kerana kita tidak mahu menerima hakikat. Kalau tak mahu terima hakikat, kena terima hakikat tu. Jadi bila dah terima, ambil tindakan. Apa nak buat? Macam mana nak rancang? Okay, macam mana nak pastikan cash flow cukup, duit masuk tu cukup? Macam mana nak pastikan semua 700 murid yuran dia tu 700 dah murid, 700 orang tu bayar pada tepat pada masa ni. Itu yang kita kena fikir. Apabila kita dah belajar, dah tahu, kena terus buat. Ini ada lagi satu situasi. Saya ada jumpa beberapa rakan pengusaha belajar, pergi masuk kelas, jumpa saya 2-3 kali. Ada yang jumpa saya 2-3 kali, masuk bengkel saya 2 kali. Kali kedua dia masuk, saya bagi tahu. Saya kata, puan, saya tak nak tengok lagi muka puan. Kerana sepatutnya puan dah tahu benda ni dan tak perlu masuk kelas ni lagi. Jadi itu juga satu situasi di mana bila kita belajar, kita tak buat. Bila kita belajar, kita kena buat. Jangan pula kita kata, saya dah belajar, tak apalah, tunggu saya buat, nanti saya belajar lagi. Itu tak boleh nak buat apa. Kerana belajar, lepas tu nak tunggu, tak apalah, tunggu saya buat dulu. Bila nak tunggunya tu? Itu juga kena reflect. Macam mana kita mengambil kira, kita menyusun apa yang penting, yang mana priority, yang mana urgent, yang mana important, yang mana urgent and important. Jadi dah semasa video ini dirakamkan, kita masih dalam keadaan PKP sebenarnya, dalam keadaan PKP, dan ini adalah masa yang sesuai untuk kita pause, reflect, susun balik, rancang macam mana nak ke hadapan. Take away saya yang paling penting sekali dalam siri yang keempat ini adalah tentang memahami bahawa jumlah murid bukan bermakna jumlah tunai yang kita ada. Dan dia ada kaitan tentang financial mastery.
financial mastery yang kita ada untuk perniagaan kita. Lupakan yang kita ni cikgu, lupakan. Kita memang cikgu, kita memang berjiwa guru. Kita memang berjiwa guru, tetapi hakikatnya bila kita dah sign up, dah letak nama dekat lesen SSM tu, yang dah daftar dekat Senayan Berhad tu, maka perlulah mengambil tindakan dan mengambil keputusan untuk melakukan. Dah sign up dah. Dah sign up. Dan kalau nak withdraw, itu satu lain. Baik, untuk itu tuan dan puan, saya tamatkan video ini di sini. Seperti biasa, tinggalkan thumbs up, like, share dan jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri video akan datang.